surah ini diturunkan di Makkah. Ini gaya pimpinan, dia mula dengan turun dulu. Surah Makkiyatun. Surah Makkiyah. Jadi para ulama mengatakan surah Al-Qamar ini Makkiyatun, wa qila, ada sebahagian ulama mengatakan illa thalatha ayat, kecuali 3 ayat. Min qawlihi ta'ala am yaquluna nahnu jami'un muntasir, ayat 44, 45 dan 46, was-sa'atu adha wa amar, famadaniyatun. Itu sebahagian ulama lah. Tapi ramai yang mengatakan wa mimman naqalal ijma', ramai yang mengatakan ijma' bahawa surah ini makkiyatun. Sebagaimana kata di Al-Qurtubi, suratul Qamar makkiyatun kulluha fi qaulil jumhur. Mana majoriti ulama kata semua makkiyah. Sedikit ulama kata kecuali ayat 44, 45, 46, kita kata wallahu alam. Panjanglah hujah dia tu. Tapi cukuplah turun kat mana pun, yang penting kita nak faham apa yang ada dalam kandungan surah ini. Surah ni Al-Qamar mengandungi 55 ayat. 55 ayat. Dinamakan surah Al-Qamar. Mana Al-Qamar, mana bulan. Qamarun, mana bulanun. Boleh tak? Qamarun, terjemahan dia bulanun. Dah deh. Kena bulan saja. Bulan saja, buat dia punya tanwin bulan. Kerana pada awal surah ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahawa telah hampir saat kedatangan hari kiamat dan terbelahlah bulan. Yakni telah dekat masa datangnya berbanding dengan umur dunia yang telah lalu. Walhalnya masa turun ayat Quran ini makkiyatun, 1440 tahun lebih dulu. Sampai hari ni tak kiamat lagi. Jadi ulama tafsir kata maksud dia nak banding umur dunia dulu. Umur Nabi Nuh pun 1000 tahun. Umur kedatangan Nabi baru 1400 lebih. Kita mengatakan kecil dah tu nak banding orang dulu. Surah ini tulis di pelajar wa tusamma aidan, dinamakan juga surah ini dengan nama Iqtarabat. Ada ulama tak tulis dikata surah ni nama dia surah Iqtarabat. Ambil di mana hikayatan li awwali kalimatin uftutihat biha. Ambil daripada kalimah yang pertama dalam surah Iqtarabat. Dia kata surah Iqtarabat. Yang ketiga watu sama, dan dinamakan juga dengan surah apa? Dengan surah Iqtarabatis Sa'ah. Iqtarabatis Sa'atu berdasarkan hadis Abi Waqid Al-Laythi yang kita akan baca sekejap lagi. Jadi ada 3 nama lah. Nama yang paling masyhur Al-Qamar, Iqtarabat, ataupun Iqtarabatis Sa'ah. Iqtarabatis Sa'ah. Baik, minas sunnah, tulis ni fadailus surah, kelebihan surah ini. Apa kelebihan dia? Minas sunnati, di antara sunnah, qiraatu suratil qamari, membaca surah Al-Qamar ini pada rakaat yang kedua solat hari raya. Solat raya 2 rakaat, kita baca rakaat yang kedua baca surah ni ba'dal Fatihah. Wish aina dalil? Mana dalil? Dalilnya an Ubaidillah bin Abdullah anna Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu sa'ala Aba Waqid Al-Laythi. Umar khalifah pergi tanya Abu Waqid Al-Laythi
ma kana yaqra'u bihi Rasulullah sallallahu alaihi fil adha wal fitri. Abu Waqid, apakah surah yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salat sunat Aidil Adha dan Idul Fitri, dua hari raya ni? Faqala Abu Waqid kana yaqra'u fihima, Nabi kita baca bi qaf wal Quranil Majid. Ingat ni belajar. Rakaat yang pertama Nabi baca Al-Fatihah. Selepas Al-Fatihah dibaca surah Qaf. Rakaat yang kedua selepas Al-Fatihah waqtarabatis sa'atu wansyaqqal qamar. Hadis ini sahih, akhrajahu Muslim. Kita pergi pula dalam susunan Tafsir Al-Muharrar, sebab dia tersusun di sini dengan nombor, mudah kita nak faham, nak tangkap. Dalam tafsir ini kata maqasidus surah, objektif surah ini apa dia? Min ahammi maqasidi hadhihi surah al-hadithu an sunanillahi ta'ala fi khalqihi. Allah Ta'ala cerita tentang ketetapan Allah ke atas makhluk ini, allati min abrazi mazahiriha, di antara ciri-ciri yang sangat zahir, nasrul mu'minin, Allah Ta'ala pilih beri pertolongan kepada orang mukmin, wa khizlanul kafir, Allah Ta'ala akan biarkan tidak diberi pertolongan kepada orang-orang kafir. Orang kafir tak dapat pertolongan. Maudu'at as-surah, maudu'at as-surah, isi kandungan surah ini apa? Mengikut dalam versi ini kita pecahkan kepada nombor. Ada 7 perkara. Min ahammi maudu'ati hadhihi surah, di antara isu yang menarik yang telah dibincangkan dalam surah ini, yang pertama, tulis, yang pertama, al-inzaru biqtirabil qiyamah, amaran, peringatan bahawa kiamat sudah hampir. Wa tasjilu mukabaratil musyrikin, dan rakaman kepada puak-puak kafir yang tak mau menerima, dia tak mau terima Islam. Kita rakamkan perbuatan mereka. Mereka kerah kepala menolak ayat-ayat yang telah jelas, dan mereka menentang kebenaran al-haq yang telah dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. 2. Amrul Rasul, Allah Ta'ala perintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bil i'radinahum, tinggalkan mereka. Jangan terlalu orang panggil duk mikir hapuk ni. Setelah Nabi menjalankan tugas, menyampaikan, mengajak mereka, mendidik mereka, mereka kerah kepala tak mau juga, biarkanlah hatta ya'tiya qada'ullah, sehingga datang ketetapan Allah Azza wa Jalla untuk membinasakan mereka, atau Allah buka hati mereka. 2 ya. Abu Jahal binasa, Abu Sufyan dibukakan hati, dia masuk Islam. Kuasa Allah. Kita pun sebagai pendakwah jangan lupa, kita jalankan tugas, sampaikan yang baik-baik. Orang terima, alhamdulillah. Orang tak terima, kita kata setakat itu dulu perbincangan kita. Apa boleh buat? Yang ketiga, inzarul musyrikin bima sayakunun, amaran kepada puak-puak kafir dengan apa yang akan berlaku ke atas mereka pada hari kiamat, min zillatin wa nadamatin wa hasratin, kehinaan, penyesalan dan kekecewaan yang berpanjangan yang tidak ada kesudahan. 4. Zikru qasasil mukazzibin, Allah Ta'ala sebut juga dalam surah ini cerita-cerita orang yang mendustakan Nabi mereka dari kalangan umat-umat yang terdahulu, seperti kaum Nuh, Ad, Samud, Fir'aun. Kalau kita tengok dalam Quran ni, watak ni ya dia sebut sentiasa, diulang. Sedangkan banyak lagi Nabi, ramai lagi Nabi lain, tidak begitu disebut.
wa ma laquhu minal jazaa'i ala takzibihim, apa yang mereka rasai daripada azab disebabkan pendustaan mereka, wa ma halla bihim min halakin wa damar, dan kehancuran kebinasaan yang Allah timpakan ke atas mereka. Khamisan, yang kelima, taubihul musyrikin, Allah Ta'ala nak cela puak-puak kafir ala adamil i'tibar bihadhihi nuzur, mereka tak mengambil iktibar daripada amaran-amaran yang tersebut, dan Allah Ta'ala sebut apa yang mereka akan dapati balasannya di akhirat yang penuh dengan penghinaan, yang penuh dengan keseksaan. Na'udzubillah. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Sadisan, yang keenam, bayanu mazahiri qudratillahi ta'ala, Allah nyatakan kekuasaannya dan hikmahnya, kebijaksanaannya. Semua yang berlaku itu biqada'ihi wa qadarihi, semua yang berlaku dengan takdir Allah, dengan ketetapan daripada Allah Azza wa Jalla. Wa anna masyiatahu nafidatun, segala kehendak Allah semuanya terjadi. Kita tak boleh lari daripada apa yang ditetapkan oleh Allah, dan Allah Ta'ala meliputi ilmunya dengan segala perkara yang dia lakukan. Yang terakhir, sabi'an, khutimatis suratu, Allah Ta'ala tutup surah ini bitabsyiril muttaqin, dengan menyampaikan khabar gembira kepada orang yang bertakwa, bihusnil aqibah, dengan mendapat akibat yang baik, wa ma yu'taunahu minal karamah, dan kemuliaan yang Allah sediakan kepada mereka, sebagaimana ayat yang telah kita bacakan tadi. Tamaklah 7 perkara para jemaah sekalian, 7 perkara maudu'at surah, isu besar yang Allah Ta'ala sebut dalam surah yang mulia ini. Adapun munasabatuha lima qablaha, ni perhati baik. Munasabah susunan ayat Al-Qamar, sebelum daripada Al-Qamar surah apa? Surah An-Najmi. Sebelum An-Najmi, sebelum Najmi, Qaf. Ingat baik, tengok di kita punya susunan. Tattadihu, terserlahlah munasabah surah ini dengan surah yang sebelumnya, surah An-Najmi, dari 3 sudut, 3 dimensi. Yang pertama, ittifaqu, sepakat akhir surah An-Najmi dengan permulaan surah Al-Qamar, sekitar i'lan hampirnya kiamat. Tengok surah An-Najmi dalam ayat 57, azifatil azifah, dekat dah kiamat nak berlaku. Mari ayat Quran ni permulaan suratul Qamar, iqtarabatis sa'ah, kiamat sudah hampir. Tengok dia panggil tanasuk, tutup yang tu, mula yang ni macam siri sambungan. Subhanallah. Wa qala fi hadhihi surah iqtarabatis sa'ah illa anu zikru hahuna dalilan ala al-iqtirab. Tapi lebih surah Al-Qamar ini Allah sebut tanda. Yang tanda dibagi tahu ya, azifati, dekat je. Yang ni ada tanda. Apa dia tanda? Wan syaqqal qamar, bulan terbelah 2. Sebagaimana dalam hadis Bukhari dan Muslim, insya-Allah kejap lagi kita baca, bahawa orang kafir minta dengan Nabi nak tengok tanda. Muhammad, anta ni betul ke tak betul? Kalau betul, bulan terbelah. Fanshaqqal qamar marratain, pop, bulan terbelah 2. Satu. Munasabah yang kedua, tanasub at-tasmiyah wa husn at-tanasuq, elok nama, indah susunan. Tulis eloknya nama, indahnya susunan,
di antara An-Najmi wal Qamari. Dekat. An-Najmi wal Qamari. Manakala kita dapat anak dua, anak kembar, laki-laki dengan seorang perempuan, yang laki-laki Najmi, yang perempuan Qamar. Comel. Comel ke tak comel? Mana aku anak kembar? Cari ya. Sebagaimana dalam surah Asy-Syamsi dengan surah Al-Lail, wal syamsi wa duhaha wal laili, jadi matahari lawan dia malam. Wadduha sebelum daripada surahnya Al-Fajri. Allahu Akbar. Dia panggil susunan nama-nama surah tu comel sekali. Ini menunjukkan dia datang daripada Allah, min mishkatin wahidah, daripada sumber yang satu. Kalau orang lain buat dia tak sama. Perkara yang ketiga, fussilat, diperincikan dalam surah ini keadaan umat-umat yang terdahulu kebinasaannya sebab mereka mendustakan rasul-rasul. Dalam surah An-Najmi, wa annahu ahlaka 'adanil ula, Allah Ta'ala kata aku binasakan dulu, wa samuda fama abqa, kaum Samud tak meninggal apa, wa qauma nuhim min qablu, kaum Nabi Nuh belum daripada mereka, innahum kanuhum azlama wa atgha, wal mu'tafikat ahwa, puak-puak Nabi Lut. Wa hadha yushabihul a'raf ba'dal an'am. Ayat surah ini dalam surah Al-Qamar akan diperincikan kebinasaan itu. Ini seperti surah Al-A'raf yang datang selepas suratul An'am, sama juga. Wasyu'ara, surah Asy-Syu'ara ba'dal Furqan. Maknanya Furqan tak detail, Syu'ara diperincikan. Was-Saffat ba'da Yasin. Itu dia panggil tiga munasabah yang menunjukkan kepada apa? Menunjukkan kepada Al-Quran itu datang daripada Allah Azza wa Jalla, bukan mari daripada orang lain. Kalau mari daripada orang lain, orang panggil tewe habis, dia akan baku berkala lantang habis. Sebab banyak kepala. Bila banyak kepala, banyaklah dia punya gaya. Baik para pelajar sekalian, kita berpindah kepada dua ayat yang pertama daripada surah ini, insya-Allah. Balik kepada surah Al-Qamar, surah yang ke-54, diturunkan di Makkah, 55 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.